wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 21 baris ke-15 daripada atas. Muka surat 21 baris ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis, pada basuh yang mutanajis. Umi tulis warna tak tahulah, dia je warna tu, dia je mutanajis gitu, bukan mutanajis, mutanajisun. Dia mutanajis ni benda yang kena najis. Mutanajisun ni isim maf'ul, benda yang kena najis. Sebab yang kita basuh adalah mutanajisun yang kita basuh. Adapun najis, ain najis, zat najis, tu tak boleh nak basuh. Ain najis, zat najis, tak boleh nak basuh. Walaupun kita sebut basuh najis, kita sebut basuh najis, tapi maksud dianya benda yang kena najis. Itu majaz belakang tu. Itu majaz. Min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Majaz dipanggil majaz. Jangan faham betul benar gitu. Basuh najis. Tak. Basuh benda yang suci yang kena najis. Gitu ada. Bukan kita basuh tai ayam. Tai ayam tak boleh nak basuh. Ke pening tak dengar? Bila basuh tai ayam? Bila basuh tai ayam? Basuh latar yang kena tai ayam. Latar tu benda suci yang kena najis. Basuh tai ayam ni gini. Basuh tai ayam, suci tai ayam tu ikan nak main. Tu berpanggil basuh tai ayam. Ada buat gitu? Tak, sekarang ni tai ayam najis. Basuh tai ayam. Kita pun basuh. Jadi suci dah tai ayam. Stoko comel. Habis kan nak main lah tai ayam ni. Mak basuh dah ni. Suci dah tai ayam. Dengar pun puasa. Kelakar tau. Basuh najis. Makna basuh benda yang kena najis. Itu majaz. Saya panggil majaz. Bukan hakiki, majaz. Kita kan sebut sama majaz kan. Mana majaz? Cakap asbab. Cakap asbab tu majaz kan. Cakap asbab tu kan. Makan nasi kenyang. Tu cakap majaz. Hakikinya Allah Ta'ala yang buat kenyang. Tu tak dicakap makan nasi kenyang, minum air lan dahaga. Tu cakap majaz dia panggil.
Majas ni nak letak makna macam mana, dak ertilah sayanya. Majaz ni letak, tapi bukan hakiki, gitulah. Letak tapi bukan hakiki. Itu majaz. Jangan faham betul benar gitu. Macam itulah basuh najis. Majaz je tu. Jangan faham basuh zat najis. Dah kata basuh najis, basuh benda yang suci yang kena najis. Tu dia panggil mutanajjisun. Iyalah tu, dia panggil mutanajjisun, isim maf'ul. Benda yang kena najis. Tu hak Rumi mungkin ditulis ejaan dah. Mutanajjisun. Mungkin dia eja gitu. Mutanajjisun. Benda yang kena najis. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajjisun, yang kena najis. Apa syarat dia? Datang. Ni datang jadi naik fa'il pada disyaratkan. Disyaratkan datang ini akan datang. Datang air atasnya, atas mutanajjisun. Datang air ni qaid dia, jika sedikit ia air. Tak sampai 2 koloh air tu. Kalau air banyak, tak ada masalah tu. Walaupun najis datang ke atas air pun tak ada apa. Dia akan jati di bawah tu. Dan kita buat bila bacaan. Baca kitab ni. Dan tiada suci boleh diakasnya akan dia. Boleh diakas. Hak Rumi tulis macam mana? E-K-E-S. Ada? Macam mana tulis Rumi? Dan tiada suci boleh diakasnya. Akas. Bahasa Melayu, bahasa Arab, betul. Dia jadi bahasa Melayu lah dalam kitab ni. Tok Guru pun biasa cakap gitu. Tu kena akaskan. Apa dia akas? Terbalik. Dan tiada suci apa boleh diakaskan akan dia dengan bahawa datang mutanajjisun atas air yang sedikit atau akas. Akas ni terbalik. Syarat tadi datang air yang sedikit atas mutanajjisun. Itu syarat. Akas dia datang mutanajjisun atas air yang sedikit. Tau akan jadi suci. Itu air sedikit. Adapun air yang banyak, air 2 koloh dan lebih, maka suci mutanajjisun. Kita basuh dalam air yang banyak ni, sama ada datang air atasnya atau akasnya datang mutanajjisun atas air. Kalau air banyak. Yang kita bicara permulaan ni, jika sedikit ia, jika air tu sedikit. Ni syarat pada basuh benda yang kena najis. Syarat ni saya sudah sebut dah sebelum-sebelum ni. Syarat nak menyucikan najis ni, ni faham moleklah sini ni. Yang pertama, nak pastikan kita basuh najis menepati hukum syarak. Ada ni. Yang kedua, ambil faham molek sini, kita akan fahamlah macam mana membasuh pakaian yang yakin kena najis dengan menggunakan mesin basuh hak automatik. Sebab automatik lalu senang. Ini faham sini. Faham kitab ni. Faham kitab ni. Ada ni. Faham kitab ni. Ada komen minggu lepasnya, dia kata alhamdulillah faham lah dia kata. Tapi ramai dia kata orang mengajar, kalau pakaian najis menggunakan mesin basuh tak akan jadi suci pakaian, melainkan wajib kena bilah. Wajib kena bilah.
Pakaian yang yakin kena najis. Syok tak ukur najis. Syok tak ukur najis. Pakaian yang yakin najis. Pakaian yang pada ghaliknya tak lepas dia najis. Ghalik. Mana benar? Kebanyakan dia tak lepas dia najis. Mana? Pakaian kanok-kanok yang belum mumayyiz. Pakaian orang gila. Pakaian orang bekerja di tempat najis. Ini contoh dari kitab Fathul Mu'in. Pakaian kanok-kanok yang belum mumayyiz. Umur 2, 3, 4 tahun tu. Pakaian orang gila. Orang gila kan? Dia tak cara suci najis bersih kotornya. Pakaian orang bekerja di tempat najis. Contoh tiga-tiga ni pada ghalib, pada kebanyakan tak lepas dia najis. Tak lepas, kena najis. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Orang gila. Kerja tempat najis. Ghalibnya, kebiasaannya memang dia najis. Sekalipun selagi tidak nyata sifat najis di pakaian kanak-kanak yang belum mumayyiz tadi, orang gila tadi, orang kerja tempat najis tadi, tak nyata najis. Hukum pekohnya suci. Ada? Kena ambil waktu situ dulu. Hak bicara najis nanti ni, dan disyaratkan pada basuh mutanajjisu ni, hak yakin najis. Kita ni dia kena apa? Step by step, gitu. Faham makcik? Step by step. Kenapa ni? Selangkah. Dia tak boleh laju-laju. Cuma kita ni nak soal tak boleh dah. Kena orang perempuan. Dan ni isu besar ni, isu mesin basuh ni. Isu besar lah. Biarlah orang lain isu besar lain pun. Dia isu besar lain, orang lain tu isu besar lain. Kita isu besar ni mesin basuh. Yang biasanya banyak bertanya ke perempuan. Tambahan pula ni bab basuh. Bab basuh ni ke perempuan lah. Hak biasanya. Kau apa nak mikrofon? Nak mikrofon nak tanya? Nak minta dengan orang masjid. Dok biar puas hati. Biar puas hati. Ni kita cerita fiqh mazhab Syafi'i yang paling cermat. Ini kita cerita fiqh mazhab Syafi'i yang paling cermat. Kalau fiqh mazhab lain, tak kira. Air banyak ke, air sedikit ke. Contoh mazhab Maliki. Dan juga pandangan Imam Nawawi. Pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bukan kata pakaian najis yang datang ke atas air yang sedikit. Najis betul-betul pun. Tak cicak betul-betul najis. Tak cicak najis lah. Tak cicak yang betul-betul najis. Ada ke tak cicak yang tidak betul-betul najis? Nak sahih je ni. Jadi tak cicak jatuh ke dalam air satu baldi. Air sedikit. Pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi, air satu baldi tidak akan dihukumkan najis, melainkan berubah. Ini sama telok hanya pakaian yang kena najis. Datang ke atas air yang sedikit. Najis betul-betul tak cicak, jatuh ke dalam air satu baldi, air itu tidak akan dihukumkan najis, melainkan berubah. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki dan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kita pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, jatuh tak cicak ke dalam baldi, berubah ke tak berubah, air tak sampai 2 kolah, najis semata-mata. Jadi mazhab yang lain bab basuh najis ni sangat mudah. Sama ada air datang ke atas
benda yang kena najis ataupun benda yang kena najis didatangkan ke atas air. Satu saja yang menyebabkan jadi najis. Berubah air dengan sifat najis, warna, bau ataupun rasa. Air berubah dengan benda najis. Ijma' ulama' air itu dihukungkan najis. Satu je. Berubah. Sama ada air datang ke atas benda yang kena najis. Benda yang kena najis datang ke atas air sedikit, tak ada isu. Air kekal mutlak. Yang jadi najis ni bila berubah sahaja. Sekarang kita cerita mazhab Syafi'i yang paling cermat. Sesuai dengan kita. Tapi kita ni terlebih pula daripada mazhab Syafi'inya yang akhir bawa kepada menyusahkan, membazir. Belum lagi kita naik setangga lagi. Najis sekalipun, adakah ijma' ulama' menjadi syarat untuk sah sembahyang? Suci dan najis? Tidak. Memang najis. Najis betul-betul. Mazhab Maliki ketika solat suci dan najis, hukumnya sunat juga, bukan syarat sah sembahyang. Kita naik setangga lagi. Ada ni. Najis ke tidak? Satu. Jadi najis ke tidak? Satu. Tambahan pula, hak banyak najis kita ni, contohlah banyak najis kitanya, tai ayam, benda-benda gitulah. Tai-tai binatang ni. Hak banyak najisnya. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali, pandangan Imam Istakhri, ulama dan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Ar-Ruyani, ulama dan mazhab Syafi'i, tahi, air kencing daripada binatang yang daging boleh dimakan, hukum suci tahi itu dan juga air kencing dia. Ada ni. Kan kita banyak kan tai ayam, tai itu. Tapi orang duduk tempat-tempat tambang tak ada tai ayam dah, sebab dia tak boleh bela binatang tau. Kemudian najis ni pula, mazhab Maliki sunat sahaja, suci dan najis ketika solat. Ini kotoran zahir yang khilaf ulama. Hak tak khilaf ulamanya kotoran batin. Riya, ujub, takabur, hasad, haram, ijma' ulama. Tak ada kata satu-satu ulama riya ni bukan haram, makruh je, tak ada. Bukan haram saja, dosa besar. Sebab haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Riya, ujub, takabur ni haram dosa besar yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Tapi bagi orang yang payah nak terima pengajaran, dia akan semeh pada semeh. Semeh pada semeh. Macam main badminton tu lah, semeh. Semeh apa? Katok ada. Semeh. Ustaz Nabi kerja Tuhan pula jadi neraka orang. Dia kata gitu kan. Ini biasa dalam FB. Ustaz Nabi ahli kerja Tuhan. Neraka. Ustaz tu boleh tentu lagi syurga ni. Mana ada ni? Syurga neraka. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk menyampaikan berkaitan dengan syurga neraka ni, hak dalam Quran hadis ni. Dah orang yang riak, takabur, neraka, Quran katakan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun allazina hum yuraun. Tengok. Yuraun, riak. Mana tempat dia? Bukan neraka jahanam. Wailun, lubang, lembah, telaga dalam neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam ni mitok dengan Allah Ta'ala 400 kali sehari,
Nak minta supaya jangan hidup dekat dengan wailung ni. Bukan nak ke jahanam. Orang hadis pula qura'il mura'i. Qori yang riak. Mana tempat dia Nabi kata? Jubul Hazan. Apa Jubul Hazan? Lembah, telaga dalam neraka jahanam juga. Bagi qori yang riak. Nak jadi qori ni bukan ilmu Quran tahap kapung. Nak jadi qori ni bukan ilmu Quran tahap kapung. Tapi dia riak dengan qori dia. Bukan neraka jahanam, Jubul Hazan. Satu wadi, satu lembah dalam neraka jahanam. Ini yang disampaikan. Takabur Quran sudah beritahu. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dan sejahat-jahat tempat kebalian neraka bagi orang yang sombong. Tapi orang tak mau terima kebenaran, dia akan semeh gitulah. Dia akan kata, oh, nak ambil alih kerja Tuhan. Kalau sebut kata seumpama ni amalan tidak diterima oleh Allah. Oh, jadi Tuhan tak dia tahu terima tak terima. Ini biasa dah Ibi. Terima tak terima. Sebab tu ada garis panduan dia. Dia ada hukum hakam dia. Hukum hakam bagi garis panduan. Ikut garis panduan, sah amal ibadah. Hati ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut garis panduan, sah. Tapi hati tak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hanya menyampaikan. Tapi bagi orang peseng degi tu, dia akan kata gitulah. Jadi kotoran batin yang ijma' ulama haram dosa besar, wajib neraka jikalau tidak diampuni. Dia kait gitulah. Wajib neraka jikalau tidak diampuni. Ampun tak ampun tahta masyiatillah, atas kehendak Allah. Allah kehendak ampun, Allah ampun. Allah kehendak tidak ampun, Allah tidak ampun. Wajib neraka jikalau tidak diampuni. Lepas tu kalau baca kitab Minhaj apa semua, pelik lah kalau kitab Minhaj sebut ni. Adalah amal sunat rajin. Sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin. Dan kitab Minhaj di bawah dua je. Sembahyang sunat dengan puasa sunat. Sebab dua sunat ni ranking nombor 1, ranking nombor 2. Dia ranking nombor 1, ranking nombor 2. Sembahyang sunat dengan puasa sunat. Masghul pada masghul. Masghul ni berbimbang, bersibuk. Dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat. Masghul ni sembahyang ratus-ratus rakaat lah. Masghul ni. Bukan sembahyang sikit-sikit. Masghul dengan sembahyang sunat, puasa sunat. Tetapi mengekali. Riak, ujub, takabur yang dosa besar, yang haram ijma' ulama', yang wajib neraka. Maka Mazali mengatakan amal ibadah sunat dia tidak akan diterima oleh Allah. Tiada sesuatu pun bagi dia. Saya biasa buat bandingan, tapi benda ni tak akan berlaku. Tapi sebagai bandingan, oh dia kuat qiyamul lail, kuat qiyamul lail. Tapi apabila dia mengantuk, masa nak tidur, dia pun minum air, minum arak setegak. Nak hilang mengantuk. Sebab ni nak qiyamul lail ni, tiba-tiba mengantuk. Dia pun minum arak setegak. Nak hilang mengantuk. Kita kata orang kalau ada awak gitu. So kita kata dia gila. Tak ada awak gitu. Dia puasa sunat siang hari. Lambat nak tunggu berbuka puasa. Dia pun ajak kawan dia, kita berjudi dulu sekejap. Sebab nak tunggu berbuka puasa Isnin Khamis ni. Orang kata apa gitu? Kerajaan dia orang ni. Orang kata apa tu? Kamu ni mempermainkan agama Allah. Kamu puasa sunat Isnin Khamis. Lepas tu ajak kawan hok tak puasa, hok tak semayang tu.
nak judi sebab nak tunggu masa berbuka puasa lambat rasanya. Orang hak berjudi dengan dia tu pun tak ambuh berjudi dengan dia. Sebab apa? Dia akan kata, dia jahat-jahat pun tak main dengan agama Allah. Kamu ni pelik ni, puasa sunat tapi nak berjudi, mu nak main hukum Tuhan ni. Kalau orang berjudi pun marah sebab tak ada awak kerja gitu. Sebab apa? Minum arak dah sebesar, berjudi dah sebesar, rajin buat amal sunat. Macam mana dengan orang yang rajin buat amal sunat, riak, ujub, takabur, hasad, macam mana? Bukan dah sebesar. Ini yang panggil, kalau kita fikir tak logik. Tapi bila Tuhan atur begitu jadi. Macam kita kata dok siuman. Wa amal sunat, hati riak, ujub, takabur. Mana apa tak siuman lah. Tapi ada dok seumpama tu. Hak riak, ujub, takabur ni dalam masjid ada ke tak? Dalam masjid tak ada orang minum arak. Dalam masjid tak ada orang berjudi. Tapi dia kata ni cerita lama lah. Cerita lama. Tuk Bila dia kata, kilah-kilah kain jatuh nombor ekor. Tu cerita lama tu. Lama dah saya dengar cerita tu. Tuk Bila kilah-kilah jatuh nombor ekor. Tu cerita lama. Tapi dulu ada saya pernah diminta oleh ahli jemaah, Ustaz cerita-cerita kot sikit bab berjudi ni. Saya kata cerita apa bab judi kita orang surah ni. Dia kata ada jemaah kita seorang yang haji dah. Nombor ekor tak boleh tinggal dia kata. Dia kata gitu. Surah bukan masjid. Cerita lama dah tu. Maknanya kita kata tak ada berjudi, minum arak dalam masjid surah tak ada. Tapi riak, ujub, takabur. Takabur ni tahu tak sifat siapa? Sifat iblis. Jadi ada wakil iblis dalam masjid surah. Wakil iblis ni yang akan kucang. Wakil iblis dia akan kucang masjid surah. Hak ni banyak hal ni. Hak orang sombong masa dulu dia berpangkat. Orang sombong masa dulu dia berharta. Ni. Siapa di masjid surah, pencing dah, dia masih kekal sifat Azazil, dia jadi wakil iblis dalam masjid surah. Kerja dia apa? Ngucap orang. Ini realiti. Mana kalau kita fikir balik, apalah nak menghadap Allah dengan riak, ujub, takabur, hasad. Mana kita ni boleh tergamuk kita nak menghadap Allah dengan riak, ujub, takabur, hasad. Tergamuk. Mati dalam riak, ujub, takabur, hasad. Tergamuk. Macam mana kalau mati di meja judi? Allah wal iyazabillah. Macam mana mati kemalangan kerana mabuk? Wal iyazabillah. Sebab apa? Mati dalam dosa besar. Lepas tu macam mana si mati tu? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masa saya budak-budak dululah, memang dia kaki mabuk. Dan dia kemalangan dan keadaan mabuk. Punyalah cerita budak-budak. Dia kata, dia tengok kata kubur orang tu berasak, dia kata sebelah malam. Cerita budak-budak. Kita ni pula lalu kat kubur tu tak paling dah lah. Takut. Dah berasak. Paling ke kubur ni bukan lalu tepi kubur. Kubur atas bukit. Kita lalu kot jalan lain, nampak kubur tu. Nampak kubur atas bukit kan? Tak paling dah kata bukit kan? Lepas takut nampak berasak. Tak cerita budak-budak kubur dia berasak, dah dia mati mabuk. Maknanya macam mana mati seumpama tu? Mati meja judi, mati dalam keadaan mabuk. Macam mana orang mati riak, ujub, takabur, hasad? Mati yang baik. Tapi kalau sifat yang haram ni sudah beradah, dia kena mujahadah sungguh-sungguh lah. Dia kena belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau gini tak mau belajar. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia tinggi. Gitulah. Kita ambuh apa ke? Bersipuh. Pandai bersipuh. Bersipuh, duduk, belajar ramai-ramai dengan orang biasa ni. Ada setengah tak boleh. Sebab dia standard lain. Dulu-dulu dia duduk orang ramai, duduk atas petang.
Kedua orang ramah pun belah depan. Meja kursi pula kursi yang lain. Orang ramah kursi plastik. Dia kursi comel. Dia status dia lain. Bila mari nak belajar majlis surah ni kena bersipu sama dengan orang kapung-kapung je. Ada semua tak boleh. Tapi kata Amarul Tugu saya, di antara yang akan mengikis sifat sombong kita, kita belajar bersipuh atas lantai bersama dengan orang ramai-ramai. Itu di antara yang boleh mengurangkan sombong kita. Dia duduk atas latar sama je, tak ada kata belah lik ni orang pencing apa ni? Apa panggil apa tu? Mana? Dia punya grade 40 50 dah apa panggil. Gitulah apa ni grade tak tahulah. Grade 40 50 duduk sini. Grade 30 duduk belakang. Grade apa lagi ada? Grade rendah-rendah tu lah. Duduk sama-sama. Itu di antara. Kita menadah kitab, kita muhasabah diri. Itu di antara amalan yang boleh mengurangkan kesombongan dalam hati. Yang sudah beradah. Yang sudah jadi tradisi. Itu kena muhasabah lah. Mati bila-bila masa. Nak mati dalam keadaan riak, ujud, takabur. Tu. Hak kotoran batin yang ijma' ulama'. Ni kita bicara hak zahir fiqh. Kita bicara mazhab Syafi'i yang lebih cermat. Tapi mazhab Syafi'i cermat pun biar balik pada ilmu. Jangan berlebihan. Sebab dalam persoalan basuh najis ni, basuh dengan tangan ke, basuh dengan mesin basuh ke, sama saja. Betul dengan kaedah dia, jadi suci. Tak betul jadi suci, mengikut mazhab Syafi'i. Jadi sekarang ni basuh benda yang kena najis yang yakin. Adapun basuh kotor, basuh benda kotor, itu hukumnya sunat. Macam sebut dalam minggu lepas. Kita basuh benda kotor ni jadi suci ke tak? Kalau buat gini. Kita basuh pakaian kotor. Jadi suci tak kalau kita basuh gini? Soalan tu tak betul sangat-sangat. Soalan tu tak betul sangat-sangat. Basuh benda kotor, basuh cara gini, jadi suci ke tak? Soalan tu tak betul. Sebab benda kotor tu suci daripada awal. Contohnya, suci ke tak kita nak basuh baju yang kita pakai berpuluh-puluh busuk bangor dah baju tu. Basuh begini-begini suci ke tak? Tak betul soalan tu. Sebab apa? Sebab pakaian hok berpeluh tadi, hok busuk bangor tadi, suci. Disolatlah dengan pakaian hok busuk bangor tu. Sah solat dia. Jadi tak timbullah pakaian yang kotor, yang dihukumkan suci. Kalau basuh begini, jadi suci kedok. Tak kena sangat-sangat. Hok ni pernah. Pernah ni. Yelah, orang tua dia basuh baju semayang. Saya kata, saya bicara sekarang ni bilah pun tak ada basuh najis ni. Tak akan bicara balik lah ayat bilah tu maksud dia apa. Ustaz, saya ni basuh baju semayang Ustaz. Nak semayang baju semayang ni, kalau tak bilah jadi suci ke tak nak semayang ni? Dia tanya. Saya undur balik. Sekarang ni mokcik basuh baju semayang tu kena najis ke? Oh, tak kena najis dia kata. Sebab orang-orang kita ni dia nak pergi dapur kerana ni cerita zaman dululah. Nak pergi dapur kerana nak tutup ni hak buah hayat bunyi tu. Ingat tak? Hak buah hayat bunyi tu. Tak ada dah sekarang ni tau. Cerik air bunyi. Cerik bunyi tu lah. Tengah semayang ni, bunyi dapur. Lama dah ni semayang dah sudah gini. Sudah semayang, dia nak pergi tutup dapur gas dia tu, ring dia tadi dah tu. Dia akan buang dulu baju semayang dia atas jadah. Dia tak pergi baju semayang pada dapur.
Cermaknya nak cerita lah. Cermak. Bukan nak cerita ceret air bunyi tu. Bukan tu cerita. Nak cerita maknanya, baju semayang tu tak akan keluar dari sejadah dia. Melainkan dia akan buang dari sejadah tu baru pergi dapur. Maknanya ada tak najis dia pakai baju semayang tu? Tak ada najis. Jadi makcik basuh baju semayang bukan kerana najis. Lepas tu tak timbul lah suci. Tak suci sebab suci daripada awal dah. Yelah ustaz, sekarang ni tak bilah. Takut jadi tak suci. Dok sekarang ni makcik, baju semayang tu suci. Tapi oleh kerana pakai banyak hari, berpeluh, basuhlah. Tapi basuh bukan kerana najis. Kerana berpeluh pun tidak juga. Tapi tak apalah, kerana berpeluh, kerana berbau. Berbau tu bukan najis. Pakaian tu suci daripada awal. Bukan kata bilah ke tak bilah, tak basuh pun suci dah. Tapi tak puas hati macam tak. Dia kan gitu ada ni. Dia tak payah nak faham. Bukan basuh pakaian kotor. Pakaian yang yakin kena najis. Kalau sebut pakaian lah, kita senang cerita. Mutan najis tu ni benda yang kena najis. Contoh pakaian mudah. Pakaian kotor saya sebut dah minggu lepas ni. Air tak ada. Dia pun standby air 1 beldi. Hak mana-mana pakai hari tu, hak mak ke, hak ayah ke, hak anak ke, hak kotor bukan hak yakin najis. Gi mana dia? Gi kicau dalam beldi tu, kicau. Hilang busung, perah-perah, gi jemur, gosok, esok pakai. Boleh buat gitu. Ini bukan basuh najis, basuh kotor. Air dan beldi tu, berapalah kain kotor yang dia basuh air beldi tu. Air beldi tu kekal mutlak. Air beldi tu kekal mutlak. Tak akan jadi mustakmal. Jadi najis. Jadi najis apa? Pakaian tu bukan najis, kotor nak jadi najis kok mana? Mustakmal. Mustakmal pun tak. Lepas tu tak najis, tak mustakmal. Air mutlak lah. Hak mana hak air mustakmal kita dahulu? Tak apalah kita undur-undur pun. Kita ambil hak kitab. Kita ambil hak kitab. Hak kita salah faham sebelum tu tak apalah. Tu jadi pengajaran. Mana dahulu bicara air air mustakmal dahulu. Saya ni bercerah habis dah ni. Mencari pun tak payah.